Ciri-ciri pelajar kemahiran abad ke-21 merangkumi pelbagai aspek dan di antaranya adalah berdaya tahan. Sikap daya tahan diperlukan bagi setiap murid pada alaf 21 ini. Hal ini kerana bagi memenuhi cabaran akan datang dan mampu berdaya saing di peringkat global. Daya tahan dilihat sebagai kekuatan murid beradaptasi dalam keadaan yang sukar. Mereka ini menggunakan tenaga secara produktif dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif. Pelajar yang berdaya tahan adalah pelajar yang mampu mengatasi cabaran dan kesukaran dengan bijak, yakin dan dalam masa yang sama mempunyai sikap empati dan toleransi. Sebagai contoh, di dalam PDP Geografi tingkatan 2, bagi topik taburan penduduk, guru mengadakan aktiviti forum untuk membincangkan faktor taburan penduduk di sesuatu tempat. Di sini, murid perlu berkolaborasi bersama-sama ahli kumpulan. Kolaborasi ini memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan membuat keputusan yang berasas. Seterusnya, kemahiran abad ke-21 yang perlu diterapkan dalam diri pelajar dalam subjek geografi adalah kemahiran berkomunikasi. Kemahiran komunikasi terbahagi kepada 3 bahagian iaitu komunikasi antara guru dengan murid, murid dengan murid yang lain dan juga murid dengan bahan. Yang pertama, komunikasi yang berlaku antara guru dan murid melibatkan pelajar untuk bertanyakan soalan atau menjawab soalan dalam konteks untuk menganalisis dan juga menilai isi pembelajaran yang telah dipelajari. Seterusnya, komunikasi antara murid dengan murid yang lain merujuk kepada murid yang membantu rakan mereka yang lain untuk memahami dengan lebih jelas mengenai isi pembelajaran yang disampaikan ataupun untuk berbincang dalam kumpulan dalam menghasilkan idea baru serta memproses maklumat yang baru diperolehi. Dan yang terakhir adalah komunikasi antara murid dan juga bahan yang merujuk kepada murid yang menyuarakan atau meluahkan idea, fikiran dan juga maklumat dengan yakin dan juga kreatif secara lisan ataupun bertulis dengan menggunakan media ataupun teknologi. Kemahiran abad ke-21 iaitu bermaklumat. Mereka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas serta seimbang merentasi disiplin pengetahuan. Mereka juga meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu-isu global dan isu-isu tempatan yang terkini. Mereka juga cuba memahami isu-isu yang berkaitan dengan etika ataupun undang-undang dalam geografi berdasarkan maklumat yang diperoleh. Okey, bagaimana kemahiran bermaklumat ini diaplikasikan dalam PDP Geografi? Begini, saya bagi contoh tajuk kelestarian alam atau kita ambil lagi yang lebih spesifik iaitu pencemaran alam.
Fenomena pencemaran alam sekitar kini menjadi isu hangat di media sosial dan media massa. Kebanyakan pelajar kurang peka isu ini dengan menyeluruh. Mereka hanya menerima ilmu daripada guru dan pembacaan buku teks. PDP Geografi memainkan peranan untuk mendedahkan kepada pelajar maklumat terkini yang melibatkan isu global terutamanya. Sebagai contoh, isu jerebu di negara Indonesia yang merebak ke negara Malaysia. Pelajar juga boleh menerima maklumat baharu dengan mengetahui fungsi-fungsi Jabatan Alam Sekitar misalnya. Apa yang dikatakan bermaklumat ini ialah pelajar boleh menerima ilmu di luar kotak dan melibatkan isu-isu globalisasi. Kemahiran abad ke-21 dapat menerapkan sikap penyayang atau prihatin dalam diri pelajar, iaitu wujudnya rasa empati terhadap persekitaran. Yang seterusnya mempunyai rasa belas kasihan terhadap masyarakat. Seterusnya rasa hormat terhadap perasaan orang lain dan juga komited untuk berkhidmat kepada masyarakat. Jika pelajar tersebut ingin menjaga kelestarian alam semesta. Aplikasian kemahiran penyayang atau prihatin ini dapat dilihat menerusi PDP Geografi. Bagaimana? Sebagai contoh, sikap penyayang dapat dipupuk dengan melakukan aktiviti penanaman pokok di kawasan lapang bagi tujuan memelihara persekitaran alam. Ini bertujuan bagi menghidupkan selagi suasana kehijauan yang telah ditimbus bayang-bayang bangunan. Di sini juga kita mendidik pelajar untuk mencintai alam sekitar dan prihatin dengan alam sekitar. Sebagai contoh yang lain, pelajar dididik supaya menjaga kebersihan longkang agar tidak berlaku banjir di dalam kelas. Contohnya, pelajar juga diajar untuk tidak melakukan kesalahan yang boleh merosakkan alam sekitar. Kemahiran abad ke-21 yang berikutnya ialah bersifat ingin tahu. Mereka cuba membangunkan rasa ingin tahu untuk meneroka strategi dan juga idea yang baharu. Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan penyelidikan dan juga inquiry serta untuk menunjukkan rasa sifat berdikari dalam pembelajaran. Mereka menggunakan ataupun memanfaatkan kemahiran ini sepanjang hayat mereka. Dikaitkan dengan PDP Geografi ini. Sebagai contoh, pengaplikasian ini dapat dilihat menerusi tajuk arah. Seperti yang kita tahu, para pelajar hanya tahu mengenal arah hanya berdasarkan helai kertas. Betul atau salah? Dengan adanya subjek geografi, PDP Geografi ini membantu pelajar mencari arah yang sebenar menggunakan kompas sebagai contohnya. Oleh itu, pelajar boleh menggunakan kompas untuk mengetahui dekat arah yang sebenar seperti utara, selatan, timur dan barat. Faham? Kemahiran berfikir juga salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam pembelajaran abad ke-21. Pemikir bukan bererti mereka hanya memikir ataupun berfikir untuk diri mereka sahaja, tetapi ia turut melibatkan persekitaran di sekeliling mereka. Seorang pelajar yang berkemahiran abad ke-21 perlulah bijak menangani masalah serta membuat keputusan yang baik dengan menggunakan pemikiran kreatif, kritis dan juga inovatif. Di dalam konteks seorang pelajar yang pemikir, pelajar perlulah berfikiran terbuka dan menerima pandangan serta perspektif orang lain. Mereka juga turut perlu berfikiran terbuka dalam bertanyakan soalan kerana ia akan mempamerkan ciri ataupun sifat ingin tahu dalam menambahkan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh dalam subjek geografi, isi pembelajaran yang disampaikan kebanyakan mempunyai kaitan dalam kehidupan di sekeliling kita. Jadi, seorang pelajar yang berfikiran secara kritis, kreatif dan juga inovatif mampu untuk mengaplikasikan dan mengaitkan ilmu pengetahuan yang diperolehi di dalam kelas ke dalam dunia yang sebenar. Kemahiran abad ke-21 yang seterusnya adalah kerja sepasukan.
Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan harmonis dengan orang lain. Mereka menggalas tanggungjawab ini untuk saling menghargai dan menghormati keputusan yang diberikan setiap ahli kumpulan. Mereka juga diterapkan kemahiran interpersonal dan ini menjadikan mereka menjadi seorang pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik. Contohnya dalam aktiviti kolaboratif. Adakah anda tahu aktiviti ini telah diaplikasikan dalam PDP Geografi? Bagaimana? Saya bagi contoh pembelajaran abad ke-21 sebagai contoh think, pair and share dan pembentangan. Dua aktiviti ini telah membantu pelajar untuk membentuk satu pasukan, iaitu tidak kira sama ada pelajar tersebut memerlukan 2 orang, 3 orang, 4 orang ataupun 10 orang, tetap menjadi satu pasukan apabila kita melibatkan individu yang lain. Ciri murid pembelajaran abad ke-21 yang seterusnya adalah patriotik. Patriotisme didefinisikan sebagai sikap yang positif, seperti bangga akan negara dan ingin memelihara ciri-ciri bangsa dan dasar budayanya. Sikap patriotisme menjadi sebahagian daripada nilai murni. Sekiranya dapat diamalkan dan dijiwai sebaik mungkin, ia akan dapat menyumbang ke arah pembentukan generasi yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia. Sikap ini bermula daripada penghayatan diri sendiri dan rasa cinta secara semula jadi. Jika mata pelajaran sejarah boleh melahirkan murid yang cintakan negara dan pejuang-pejuang bangsa, mata pelajaran geografi pula boleh melahirkan murid yang cintakan alam sekitar yang dimiliki negaranya. Bagi memastikan pendidikan geografi ini berkesan, semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri murid selalu. Sebagai contoh, dalam PDP Geografi, tingkatan 2, topik pemanasan global. Guru menggunakan bahan bantu mengajar seperti video dan gambar-gambar menunjukkan aktiviti manusia yang menyebabkan isu pemanasan global. Aktiviti murid adalah murid perlu berbincang dan bertukar idea tentang punca isu tersebut. Guru juga berinteraksi dengan murid dan memberikan jawapan terhadap pandangan yang mereka berikan. Di sinilah guru memasukkan unsur kesedaran dan nilai murni serba sedikit. Guru perlu kerap mengetengahkan isu-isu berkaitan kelestarian alam sekitar kepada murid-murid supaya murid menjadi lebih peka dan sensitif dan menjadikan mereka lebih bersifat patriotik.